Selamat sejahtera cikgu. Saya bernama Eng Song Lee dan partner saya ialah Nikno Shakira. Tajuk saya ialah pesan tradisional bahagia sesudah derita. Saya akan buat perbincangan dengan sinopsis. So, saya mulakan. Miskin miskin dan isterinya meminta derma di negeri Antabrata. Mereka pergi ke istana Maharaja Indradewa, tetapi dihalau oleh Bahtara Angkasa Indradewa. Seterusnya, pengikut baginda telah melempar si miskin dan isteri dengan kayu dan batu, yang menyebabkan badan pasangan suami isteri itu bengkak dan cedera. Selepas kejadian itu, mereka melarikan diri ke dalam hutan. Pasangan suami isteri menerima nasib yang sama, dilempar oleh penduduk kampung dengan kayu dan batu apabila telah pergi ke kawasan kampung. Si miskin dan isterinya menyelongkar sampah untuk mencari makanan di tempat pembuangan sampah. Mereka menemukan sebiji ketupat dan pupuk tebu di tempat itu. Mereka makan ketupat dan tebu itu kerana terlalu lapar. Sebenarnya, si miskin itu ialah seorang raja kayangan yang disumpah oleh Bahtara Guru atas kesalahan membawa isterinya ke bumi tanpa memberitahunya. Seterusnya, isteri si miskin pun hamil dan mengidam buah pembelan dan nangka yang terdapat di taman Maharaja. Si miskin dengan merendahkan diri untuk berjumpa Maharaja Indradewa bagi meminta pembelan dan nangka walaupun rasa bimbang terhadap bekalan lain yang teruk. Seterusnya, Maharaja Indradewa berasa kasihan kepada si miskin. Baginda telah memberikannya buah pembelan dan nangka. Nasib si miskin semakin bertuah kerana dia juga memperoleh berbagai barangan daripada penjaga di pasar. Setelah beberapa bulan, isterinya pun bersalin seorang putera yang diberikan gelar Maharakarma. Semasa si miskin menggali tanah untuk membina sesuatu pondok, dia terjumpa tempat yang banyak mengandungi emas. Dia menjual emas yang ditunuinya itu kepada saudagar. Nasib si miskin berubah menjadi orang kaya. Si miskin yang memakan anaknya untuk bersemu itu berseru agar kawasan hutan rimba itu dijadikan negeri yang dilengkapi istana berbesar balan dan rakyat. Si miskin menjadi raja dengan gelaran Maharaja Indra Angkasa, manakala isterinya pula digelar Tuan Puteri Ratna Dewi. Seterusnya, Maharaja Indra Angkasa adalah seorang raja yang adil dan murah. Tidak lama kemudian, isterinya Tuan Puteri Ratna Dewi hamil sekali dan melahirkan seorang puteri yang diberi nama Tuan Puteri Nila Kasuma. Kelahiran puteri disambut penuh dengan adat istiadat selama 40 hari dan 40 malam. So, habis saya punya perbincangan. So, terima kasih.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Meliza Lutfiah binti Suroso dari kelas 3 Arif ingin membentangkan hasil kerja saya dan rakan sekumpulan saya iaitu Nur Fatul Jannah binti Rosdi. Pada hari ini saya akan membentangkan sebuah tema yang dapat diambil daripada teks prosa tradisional bahagia sesudah derita. Teks prosa tradisional bahagia sesudah derita ini bertemakan kesabaran dan kecekalan pasangan suami isteri menempuh pelbagai dugaan dan kesusahan dalam meneruskan kehidupan. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar Nabila binti Cik Hashim dan Siti Nurfahana binti Muhammad Arifin dari kelas 3 Arif akan membentangkan watak dan perwatakan serta latar masyarakat bahagia sesudah derita. Watak dan perwatakan yang terdapat dalam prosa tradisional ini ialah: yang pertama, watak si miskin. Seorang yang berdikari untuk meneruskan kehidupan. Sebagai contoh, si miskin berusaha mendapatkan makanan untuk isterinya yang kelaparan hingga dia terpaksa masuk ke hutan dan tempat pembuangan sampah. Yang kedua, seorang suami yang bertanggungjawab terhadap keluarga. Sebagai contoh, si miskin gigih menyediakan tempat tinggal yang lebih selesa untuk mereka sekeluarga. Yang ketiga, watak Maharaja Indradewa. Seorang yang mempunyai sikap belas kasihan terhadap golongan miskin. Sebagai contoh, Maharaja Indradewa telah memperkenankan permintaan si miskin yang inginkan buah mempelam dan buah nangka untuk diberikan kepada isterinya. Yang keempat, watak isteri si miskin. Seorang yang tabah mengharungi cabaran dalam kehidupan. Buktinya, isteri si miskin telah dibaling batu dan kayu oleh penduduk kampung kerana keadaan hidupnya yang miskin. Yang kelima, watak Betara Angkasa Indradewa. Seorang yang tidak berperi kemanusiaan terhadap orang lain. Buktinya, si miskin dan isterinya telah diusir oleh Betara Angkasa Indradewa setelah mereka menghadap baginda dengan pakaian bercarik-carik dan berjurai-jurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fazla Akmal dan saya pada kelas 3 Arif. Dan pasangan untuk pembentangan saya adalah Aris Mikala. Kami diberi tugas untuk mengkaji latar tempat di dalam prosa tradisional bahagia sesudah derita. Berdasarkan prosa tradisional yang kami telah kaji di tingkatan 3 iaitu bahagia sesudah derita, latar tempat yang pertama ialah negeri antar berantah. Sebagai contoh, si miskin meminta sedekah dan mencari rezeki. Seterusnya, di dalam hutan. Sebagai contoh, si miskin dan isterinya tidur di hutan setelah dihalau oleh penduduk kampung. Selain itu, tempat pembuangan sampah. Sebagai contoh, si miskin menemukan ketupat dan buku tebu. Di samping itu, di pasar. Sebagai contoh, tempat si miskin dan isterinya dihina dan dilempar kayu. Seterusnya, kedai menjual buah. Sebagai contoh, si miskin telah pergi ke kedai buah-buahan untuk meminta buah yang buruk. Seterusnya, Taman Maharaja Indradewa. Sebagai contoh, si miskin meminta buah nangka dan mempelam daripada Maharaja Indradewa untuk diberikan kepada isterinya yang menggidam. Dan akhir sekali, Puspasari. Sebagai contoh, Maharaja Indra Angkasa menjadi pemerintah di negeri Puspasari setelah menyeru kesaktian anaknya, Marakarma. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Siti Aisyah Zulkunain dan partner saya Siti Aisyah Sofia dari kelas 3 Arif ingin membentangkan tentang latar masa bahagia sesudah derita. Di sini kami ada menyediakan sedikit maklumat. Latar masa yang pertama ialah 3 bulan. Contoh, selepas makan buku tebu dan ketupat, isteri si miskin mengandung. Latar masa yang kedua, petang. Contoh, si miskin berada di tempat pembuangan sampah. Latar masa yang ketiga, 40 hari 40 malam. Contoh, majlis meraihkan kelahiran Tuan Puteri Nila Kesuma. Latar masa yang keempat, malam. Contoh, si miskin dan isterinya tidur di hutan setelah dihalau penduduk kampung. Seterusnya, latar masyarakat. Yang pertama, masyarakat yang sayang akan isteri.
Sebagai contoh, si miskin sanggup memenuhi Maharaja Indradewa apabila isterinya mengidam buah mempelam dan buah nangka yang terdapat di Taman Indradewa. Yang kedua, masyarakat yang bertanggungjawab terhadap keluarga. Buktinya, si miskin berusaha mendapatkan makanan untuk isterinya yang kelaparan hingga dia terpaksa masuk ke hutan dan tempat pembuangan sampah. Yang ketiga, masyarakat yang memandang hina terhadap orang miskin. Sebagai contoh, orang di pasar telah membaling dan memukul si miskin serta isterinya kerana mereka berpakaian compang-camping. Yang keempat, masyarakat yang bersyukur akan anugerah yang dikurniakan oleh Tuhan. Sebagai contoh, si miskin bersyukur kerana dikurniakan seorang putera bernama Marakarma dan seorang puteri bernama Puteri Nila Kesuma. Yang kelima, masyarakat yang bersikap adil dan saksama. Buktinya, kemakmuran negeri antah berantah disebabkan oleh pemerintahan Sultan Maharaja Indradewa yang adil dan saksama. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Rasha binti Muhammad Omar Shah daripada kelas 3 Arif dan ini ialah hasil kerja kawan saya Tiboyang daripada kelas 3 Arif. 5 persoalan yang kami dapat dalam cerpen Bahagia Sesudah Derita ialah persoalan kecekalan hati menghadapi cabaran hidup. Sebagai contoh, si miskin dan isterinya bersabar apabila mereka dihina, diusir, diketawakan dan dilemparkan dengan batu serta kayu oleh pembesar istana dan penduduk kampung semasa mereka meminta makanan. Selain itu, persoalan sikap memandang hina terhadap orang miskin. Sebagai contoh, orang pasar membaling dan memukul si miskin kerana dia berpakaian compang-camping. Seterusnya, persoalan kasih sayang seorang suami terhadap isteri. Sebagai contoh, si miskin amat sayang akan isterinya dan sanggup menunaikan segala permintaan isterinya. Di samping itu, persoalan tanggungjawab seorang suami terhadap ahli keluarga. Sebagai contoh, si miskin bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal untuk isterinya. Akhir sekali, persoalan kemuliaan hati seorang raja. Sebagai contoh, Maharaja Indradewa sangat baik hati dan telah memperkenankan permintaan si miskin yang inginkan mempelam dan nangka. Terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada guru dikasihi. Nama saya di Weixin. Nama panak saya bernama To Jinghan dari 3 Arif. Pada hari yang mulia ini, saya ingin membentangkan nilai-nilai prosa tradisional bahagia sesudah derita. Yang pertama, nilai bertanggungjawab. Sebagai contoh, si miskin bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal untuk isterinya. Yang kedua, nilai perhatian. Sebagai contoh, orang di pasar telah membaling dan memukul si miskin dengan kayu kerana dia berpakaian compang-camping. Yang ketiga, nilai baik hati. Sebagai contoh, Maharaja Indradewa sangat baik hati dan telah memperkenankan permintaan si miskin yang inginkan mempelam dan nangka. Yang keempat, nilai kasih sayang. Sebagai contoh, si miskin amat sayang akan isterinya dan sanggup memenuhi segala permintaan isterinya. Yang kelima, nilai ketabahan. Sebagai contoh, si miskin dan isterinya sabar apabila mereka dibina, diusir, diketawakan dan ditempahkan dengan batu serta kayu oleh pembesar istana serta penduduk kampung semasa mereka hendak meminta makanan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi Zainab binti Munar dari kelas 3 Arif. Ingin membentangkan hasil kerja saya bersama rakan sekumpulan saya iaitu Zulfikar Aiman Zulkifli. Pembentakan saya pada hari ini berkaitan dengan pengajaran yang dapat diambil daripada teks prosa tradisional Bahagia Sesudah Derita. Antara pengajaran yang dapat diambil ialah kita perlulah berusaha dengan gigih untuk mencapai sesuatu. Sebagai contoh,
Pasangan miskin sanggup pergi ke sekeliling negeri untuk mendapatkan makanan walaupun telah banyak kali diusir oleh penduduk kampung. Selain itu, kita perlulah mempunyai rasa belas kasihan terhadap orang lain. Sebagai contoh, para peniaga di pasar berasa kasihan kepada si miskin, lalu memberikan buah-buahan, juadah, nasi dan kain. Seterusnya, kita tidak boleh memandang hina terhadap orang lain. Sebagai contoh, penduduk kampung telah mengusir dan membaling batu ke arah pasangan miskin itu apabila melihat mereka. Di samping itu, kita perlulah menyayangi isteri. Sebagai contoh, si miskin sanggup pergi ke istana untuk bertemu dengan Maharaja Indradewa bagi mendapatkan nangka dan buah mangga yang diidamkan oleh isterinya. Akhir sekali, kita perlulah taat akan suami. Sebagai contoh, isteri si miskin sanggup tinggal di dalam hutan yang kawasan pembuangan sampah kerana tiada tempat tinggal. Sekian sahaja pembentakan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, Cikgu Huda. Nama saya ialah Ti Boyang. Partner saya bernama Siti Nur Aisyah. Hari ini saya akan membentangkan gaya bahasa prosa tradisional bahagia sesudah cerita. Gaya bahasa dalam prosa tradisional ini terbahagi 5, iaitu bahasa Arab, bahasa istana, bahasa klasik, repetisi, dan similar. Okey. Bahasa Arab. Contoh bahasa Arab ialah masyur, ala, tara, wala, walam. Dan bahasa istana bercontoh baginda, tita, kakak, kakanda, patek, berputera, la. Dan bahasa klasik, contohnya hatta, cetera, adapun. Yang keempat, similar. Similar contohnya rupa kainnya caret-caret, berjurai-jurai seperti ubur-uburlah rupanya. Dan terakhir, repetisi. Repetisi contoh adalah maka ada yang memberi buah, maka ada yang memberi juadah, maka ada yang memberi nasi, maka ada yang memberi kain, maka ada yang memberi buah-buahan. Sekian, terima kasih.